perkara yang disunatkan sebelum daripada kita sembahyang. Pekerjaan yang sunat dikerjakan dia dahulu daripada sembahyang. Dahulu daripada sembahyang apa? Sebelum masuk pada sembahyang. Kita berkaitan dengan syarat-syarat sembahyang selesai dah. Selesai pula cerita berkaitan dengan waktu sembahyang 5 waktu. Kemudian ni nak masuk kepada pembicaraan sembahyang. Nak masuk kepada pembicaraan sembahyang, iaitu pembicaraan berkaitan dengan rukun sembahyang. Pembicaraan berkaitan dengan rukun sembahyang. Tapi disusun gitulah sebab kita belum nak masuk pada rukun. Terlebih dahulu kita bicara syarat dengan taharah tu. Kemudian sebelum kita masuk kepada sembahyang, melengkapi di dalam tu rukun, bicara dahulu perkara yang disunatkan sebelum kita masuk kepada sembahyang. Ini cara kita susun. Lepas tu sunat dalam sembahyang, ab'ad dan hay'ah. Sunat selepas daripada sembahyang, pergi kepada bacaan-bacaan wirid dan juga doa. Contoh dalam kitab Munyatul Musalli, kita boleh susun. Tapi dalam kitab Idatus Sibyan ni, hak sunat lepas sembahyang, kalau dah silap tak ada rasanya dalam kitab Idatus Sibyan ni. Dia hanya datangkan hak sunat sebelum daripada sembahyang. Dua perkara, pertama bang, kedua qomat, azan dan iqamah. Yang mana azan dan iqamah ni adalah syariat khususiyah kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat ummah terdahulu tidak ada azan dan iqamah. Ini khususiyah kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam, disyariatkan pada tahun yang pertama Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian azan dan iqamah ni syariat ijma' ulama. Syariat agama ijma' ulama, azan dan iqamah. Sesiapa yang ingkar syariat agama azan dan iqamah, ini jadi murtad wal iazabillah. Sebab ini perkara yang ijma' ulama. Azan dan iqamah ni menjadi satu tandaan yang besar dalam agama. Iaitu tandaan yang besar dalam agama, azan dan iqamah. Sebab tu terkadang orang yang bukan orang Islam, dia tak berapa suka sangat tu. Bunyi orang azan dia tak apa suka lah. Dia tak apa suka. Sebab kadang-kadang ada orang bukan Islam, dia jadi tertarik dengan Islam kerana azan. Dia dengar lama-lama dia tertarik je. Dia dengar tu dia rasa macam tenang je. Ni. Rasa tenang je. Faham tak? Kadang-kadang dia buat gapo-gapo dia berhenti buat, dia perhati je. Orang duduk bang, orang duduk azan tu. Lama-lama dia kau dekat, dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syiar yang besar dalam agama kita. Syiar yang besar. Faham tak ni? Kalau orang kafir tak berkenang tu, tak pelik lah. Kalau kafir tu tak berkenang. Cuma kita ni ialah azan dan iqamah. Azan contohnya, kita ialah kadang-kadang kena jaga juga. Jaga sebab kita tak ambuh jadi perkara agama kita ni dicerca oleh orang lain. Maka kita kena jagalah, jaga. Ketika mana kita nak ni, kadang-kadang azan dan iqamah lah, azan lah. Kalau kita awal-awal duduk bunyi speaker kuat-kuat tu, tu lain tu. Terutama kali kalau sebelah pagi, tu kena jaga tu. Ini bukan kata orang yang bukan Islam. Orang Islam pun kadang-kadang terganggu hak mereka. Sebelum dah masuk waktu subuh contohnya, hidup bising dah, speaker kuat, konak-konak nak suruh bangun belaka. Tak ada hak dia.
Dia tak ada hak nak kejutkan orang sebelum masuk waktu. Dia tak ada hak nak kejutkan orang sebelum masuk waktu. Orang sedang tidur. Ni kadang-kadang dah semua awal lah masjid. Sebab apa? Macam sebut melepas. Dia nak qomat cepat. Dia banyak kerja. Ni nyakit. Ni mari lambat. Kita nak qomat cepat. Kita ni banyak kerja. Dia banyak kerja pun duk azan duk iqamah. Apa kamu? Jadi orang ramai ni kena ikut kehendak dia. Kena ikut hal dia. Ni nyakit pelik belakang ni. Siapa nyakit pelik ni berlaku di masjid. Ni nanya. Nyakit pelik ni berlaku di masjid. Yelah, kadang-kadang duduk di masjid pun perkara ni nak perkara lain. Kadang-kadang nak perkara lain. Di masjid kenapa? Kerana nak bertugas untuk dapat duit. Mana kok tu? Jadi tugas dia untuk dapat duit. Itu yang dia mikirnya. Itu yang dia mikirnya. Lepas tu macam mana muna tak kaya, tak kira mana tu. Ada ni. Orang contoh seumpama ni kok, hanya semata-mata untuk bertugas. Orang mengajar dia tak duli. Tengok. Mengajar dia tak duli. Dia nak cara sebab dia mari bertugas je. Bukan mari nak belajar nak ke apa. Kalau dah kena time tugas, melitah pun tu. Ni fashion ni. Anda ni. Kadang-kadang ada tujuan lain. Kadang-kadang untuk dapat kemegahan. Ni akan jadi punuhan belaka ni. Kalau majlis surau, tempat yang mulia, tempat yang suci, kalau ada golongan-golongan seumpama jadi punuhan dah. Ada ni. Kadang-kadang orang nak pangkat dalam masjid. Walaupun pangkat tu tak ada gaji. Pangkat tak ada gaji dalam masjid ni sukarela. Tapi orang berebut nak. Sebab apa ni? Sebab nak ketinggian. Hak dalam kitab kita dulu ingat tak? Kasih kepada kemegahan. Ni. Kasih kepada kedudukan. Nak duduk atas dia orang ni. Ni, duduk atas. Mana kalau carta betul. Atas tu siapa? Dengan ada gambar. Ini nak gitu. Ni nak gitu. Ni jadi rosak ni. Rosak majlis surah. Kalau ada golongan yang seumpam ni, rosak majlis surah. Dulu kita dalam bicara berkaitan dengan kasih akan kemegahan. Didatangkan ayat Al-Quran, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ard wala tak ada bahagian lah di akhirah. Dan orang yang tidak melakukan kerosakan. Tuhan kata negeri akhirah ni kami sediakan bagi mereka yang tidak kehendak akan ketinggian di dunia dan tidak melakukan kerosakan di dunia. Manakala orang ni kehendak ketinggian di dunia dan melakukan kerosakan di dunia, tak akan ada bahagian di hari akhirat. Tapi kenapa ayat tu guru tu? Orang yang tidak kehendak ketinggian dan orang yang tidak melakukan kerosakan. Berarti kalau orang tu kehendak ketinggian, dia akan melakukan kerosakan. Dia duduk masjid kerana nak pangkat, nak ketinggian. Kadang-kadang masjid tu akan jadi rosak, jadi huara. Sebab apa? Dia manfaat tak? Dia nak ketinggian. Kalau orang tegur orang, beri pandang orang apa, dia akan dah. Sebab apa? Dia siapa dia? Ni orang nak ketinggian. Dia akan melakukan kerosakan. Walaupun dalam masjid sekalipun. Tu kata kalau ada golongan seumpama ni, payah. Jadi kita bertugas, hak elang tu elang lah, tu hidup. Tapi lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ni kita atur mengikut hukum. Aku ni mereka yang dipertanggungjawabkan di majlis surah ni pula tahu bab hukum hakam. Ada ni. Jadi kalau lah untuk azan, itu tak ada. Itu syiar agama kita. Kita nak pasang kaset, nak pasang apa sebelum tu, kita tengok keadaan macam mana. Kadang-kadang orang tengah semayang dalam masjid, kita mari pasang kaset. Ganggu tak orang semayang sunat dalam masjid? Kalau ganggu apa hukum? Ni ada ni. Orang kadang-kadang dia mari awal subuh-subuh ke masjid, api pun tidak buka, dia senyap dalam tu. Orang buka api tu kanjar, dia kejut dia ni. Tiba-tiba kita bukan hanya mari buka api, kita buka kaset. Ni apa ni?
orang dak faham agama belaka ni. Agama. Tapi kalau ba'azan, itu tak ada kompromi. Itu syiar besar dalam agama kita. Itu syiar besar dalam agama. Ada ni. Ingkar berkaitan dengan azan dan iqamah, itu jatuh kafir, jatuh murtad, waliyazabillah. Maka sunat bagi lelaki itu perbuat keduanya, azan dan iqamah. Dan sunat bagi perempuan itu qomat jua. Orang lelaki sunat azan dan iqamah, orang perempuan hanya disunatkan iqamah jua. Orang lelaki yang disunatkan azan dan iqamah, kita sebut di sini jikalau semayang berjemaah. Orang perempuan hanya disunatkan iqamah jua. Dia tak ada sebut kalau perempuan nak berjemaah. Tak ada. Ni. Sekarang ni lelaki sunat azan dan iqamah. Ada tak disebut sini? Maka sunat bagi laki-laki yang berjamaah. Maka sunat bagi laki-laki yang berjamaah azan dan iqamah. Dan sunat bagi perempuan yang hendak berjamaah iqamah juga. Ada tak disebut sini? Tak ada sebut sini. Jadi lelaki sama ada berjemaah, sama ada sembahyang seorang diri, sunat azan dan iqamah. Perempuan sama ada nak berjemaah ataupun perempuan salat seorang diri, disunatkan iqamah. Perempuan kalau nak berjemaah, perempuan berjemaah ni berjemaah perempuan lah, imamnya perempuan. Kalau berjemaah imamnya lelaki, berjemaah di imamnya suami, maka bukan isteri yang tukang qomat. Suami juga lah. Ada dia sembahyang sekelamin. Suami dia suruh isteri dia qomat, suami jadi imam. Tak kena gitu. Dan sekarang ni isteri dia jadi makmum. Qomat ni makmum lah pada ni. Makmum lah qomatnya. Perempuan tidak ada iqamah melainkan berjemaah sesama dia, ataupun perempuan tak ada sembahyang seorang diri. Adapun perempuan kalau berjemaah dengan imam lelaki, tidak ada iqamah untuk perempuan. Yang suami itulah azan, iqamah dan jadi imam. Tiga benar ke dia? Tigalah ke dia sebab dia yang berkelayakan. Dan memang dia berkelayakan. Hak dia yang berkelayakan. Azan dia juga, perempuan tak ada azan. Iqamah dia juga, sebab perempuan iqamah hanya untuk berjemaah sesama perempuan, ataupun perempuan sembahyang seorang diri. Maka suami juga iqamah. Lepas tu imam, suami juga imam. Bukan masalah pahala banyak sikit ni. Hak berkelayakan. Hak berkelayakan, tak ada orang lain dah. Maka dia belakalah tiga-tiganya. Dia belaka tiga sebab hak pahala lah. Hak masalahnya orang perempuan tu azan tak ada bahagian dia. Nak iqamah dengan berjemaah lelaki bukan hak dia. Nak jadi imam kepada makmum lelaki bukan hak dia. Maka kena beri kepada yang berhak lah, suami yang lelaki itu. Walaupun tiga-tiga pun dia lah. Walaupun tiga-tiga dia seorang. Sebab apa? Sebab hanya dia yang berkelayakan di situ untuk azan, untuk iqamah dan juga untuk jadi imam. Ada ni. Qomat je lah. Awak cerita hak sunat dok dah apa tanya pula begitu. Dah kalau gitu, kalau dok dah apa? Kalau dok dosa lah. Kayak gitu kan dia tu. Kok sunat tadi kan? Apa fahamlah sunat. Ada orang tanya kadang-kadang, sunat kalau tak buat tak apa lah. Kalau tak buat berdosa. Kejut dia dah. Kenapa berdosa sebab sunat? Dia tanya buat apa lagi tahu dah sunat.
Orang bagi jelas. Jadi sunat tanya, sebut berdosa. Sebut berdosa dikejut pula. Mana boleh berdosa sunat je kan? Oh, tahu. Dah tanya buat apa? Tapi jangan tinggal hak sunat. Apa nak tinggal sunatnya? Nak tinggal sunat. Hak wajib orang cerita dah wajibnya. Semua orang kena buat. Itu suruhan yang putus, yang tak ada pilihan. Hak sunat ni kita nak tekannya. Kalau tinggal tak dosa tapi rugi. Iqamah lah. Kira orang nak qamah. Jangan kata tak orang nak qamah pula. Jadi kalau lelaki, azan dan iqamah, sama ada solat seorang diri ataupun solat berjamaah. Walaupun lelaki tadi ni dia dengar orang bang di masjid, dia tak pergi masjid, dia sampai di rumah dia pun azan. Tetapi kalaulah azan tadi di rumah contohnya, tapi nak buat jemaah keluarga, maka bang tu kena dengar sekadar ahli keluarga kita. Tapi kalau kita bang tu hanya untuk sembahyang kita seorang, kita bang hanya sekadar diri kita. Gitu. Kalau kita di rumah tak pergi berjemaah di masjid, kita nak berjemaah di rumah, maka azan bang tadi ni kuat dia sedikit sekadar untuk keluarga kita. Jangan bang macam duduk di masjid tu kejut pula orang, mana pula punya orang bang ni. Ada ni. Dia cuma kalau semai seorang, sunat azam dengan kuat jikalau kita duduk jauh daripada orang. Contohnya kita duduk bukit, kita duduk kebun. Kalau kita duduk bukit, kita duduk kebun, masuk waktu zuhur, dia pun nak semai zuhur, sunat azam dengan kuat, sekuat-kuatnya. Sunat seumpama mana sekalian makhluk yang dengar azam tu akan jadi saksi pada hari akhirat. Dan kalau ada jin di kawasan tersebut, dia akan datang berjemaah di belakang kita. Bujing gitu kok. Apa? Berdiri bulu roma. Takut lalulah nak bang kuat, mari duduk belakang. Sebab apanya? Apa tak adanya? Di mana bertempat adalah jinnya. Tak takut apa. Tapi bunyi kata jin akan datang berjemaah, dia jadi takut dah pulaknya. Nak kena bang slow-slow lah. Kalau bang kuat-kuat, ada bang kuat-kuat. Jin akan datang berjemaah di belakang kita. Memanglah jin ada di mana-mana. Tapi tak payahlah. Jin tu lah kadang-kadang nak masuk dalam hutang. Orang dulu-dulu lah, Tok, cucu nak masuk ni. Tok dia dalam hutang. Dia royak, Tok, cucu nak masuk dalam hutang. Takut kosek tok ni, dia royak dulu nak masuk. Kena tok dia tu. Dia cucu. Yelah, jin ni ada hak Islam. Jin Islam pula ada hak Islam baik, ada Islam jahat. Ada gitu lah. Kenapa ngosek-ngosek tu kita baca Quran, dia boleh baca Quran? Dia Islam. Dia Islam apa ngosek? Orang Islam kan ada dak hak jahat. Gitulah juga dianya. Hak jahat, hak nipu, hak macam-macam. Ada belakang lah. Ada hak jin kafir, macam orang ada orang kafir, gitulah. Jadi makna kalaulah ni lelaki tadi solat seorang diri, sekadar dengar di telinga amalkan tadi. Kalau di azam di tempat yang tidak ada orang, maka disunatkan bang dengan nyaring. Sebab Nabi SAW pernah menyuruh Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika Abu Sa'id Al-Khudri duduk di padang pasir, tak ada orang, Nabi suruh bang dengan nyaring. Sebab apa? Sebab sekalian makhluk Allah yang mendengar suara azan tadi itu akan menjadi saksi pada hari akhirah. Pada hari akhirah. Ni kalau tempat tak ada orang. Tetapi kalau kita hanya semasa sendiri di rumah kita, maka setakat dengar telinga kita saja. Setakat dengar telinga kita saja.
Kalau kita azam untuk berjemaah ahli keluarga, sekadar dengar ahli keluarga kita, mana kuat sedikit lah nak banding dengan kita azam untuk sembahyang seorang diri. Kalau kita azam untuk sembahyang seorang diri, sekadar dengar di telinga, sekadar dengar di telinga. Untuk jemaah keluarga, untuk dengar di keluarga kita lah, untuk dengar ahli keluarga kita. Hadis Nabi perintah Abu Sa'id Al-Khudri tu, hadis tu hadis sahih Bukhari. Nabi kata, kalau kamu berada di tempat ternakan di padang belantara, mak Nabi perintah supaya azan, Nabi perintah supaya farfa sautak, angkat oleh kamu akan suara kamu bin nida, dengan seruan azan. Kerana tidak mendengar suara muazzin tadi oleh jin dan oleh manusia ataupun oleh sesuatu, illa syahidahu yaumal qiyamah, malaikat menjadi saksi pada hari qiyamah. Hadis sahih Bukhari. Hak berkaitannya kalau azan tu di tempat yang tak ada orang, jauh daripada orang, disunatkan azan sekuat-kuatnya. Bila macam orang masjid tu lah, macam orang masjid. Dan bagi perempuan itu qamat jua, disunatkan iqamah jua, disunatkan iqamah jua, untuk sama ada perempuan itu berjemaah ataupun sembahyang seorang diri. Tapi kalau perempuan nak qamat, dia disunatkan perlahan, bukan suara yang kuat. Tetapi kalau perempuan tu iqamah untuk berjemaah, dia biarlah dengar kodok-kodok ahli jemaah dia, kodok-kodok ahli jemaah dia. Mana tak sebagai orang lelaki lah, sebab perempuan disunatkan dengan suara perlahan, sir dengan suara perlahan, bukan dengan suara jahar, bukan dengan suara kuat. Tapi jangan salah faham pula, sir dengan jahar ni, perlahan dengan kuat ni, ada orang disalah faham. Perlahan setakat gerak bibir mulut, jahar dengar telinga, salah sangat-sangat tu. Sir dengar di telinga kita saja, perlahan. Jahar kuat ni ramai orang dengar, gitu. Dia kata sir gerak bibir mulut, suara tak keluar, tak dapat fadilat iqamah bagi perempuan ni. Ada ni. Sebab ini cerita bab zikir lisan belaka ni. Dia zikir lisan, bacaan lisan, syaratnya dengar di telinga. Tu syarat dia. Macam bacaan dalam sembahyang tu. Ni bacaan, ni zikir sebelum dari sembahyang. Sama dengan bacaan dalam sembahyang. Sama ada hak rukun qauli ke, sama ada hak sunat qauli ke, syaratnya dengar di telinga. Kalau rukun qauli tu wajib dengar di telinga. Kalau tak dengar di telinga, tak sah rukun qauli. Kalau sunat qauli pula, sunat bacaan, nak dapat pahala sunat bacaan, sama ada sunat aba'ah macam kunung ataupun tasyahud, ataupun sunat qauli tu hay'ah macam doa iftitah surah contohnya, nak dapat pahala sunat, syaratnya dengar di telinga. Tapi bacaan tu panggil apa tu? Sir, perlahan lah orang panggil. Jahar macam waktu imam baca tu. Sir perlahan, setakat dengar di telinga masing-masing. Dia faham sir ni gerak bibir mulut, telinga tak dengar, tak angin baca gitu. Tak angin baca. Jadi sekarang ni kalau kata iqamah perempuan perlahan, kalau semasa seorang memang kodok dia, kalau telinga dia je lah. Kalau dia berjemaah dengan perempuan, untuk ahli jemaah dia. Tapi kalau perempuan nak qamat kuat sedikit untuk ahli jemaah perempuan, kena tengok pula. Kalau dia berjemaah tu di masjid, dia ada program di masjid, kemudian dia pun zuhur tak main lagi ke warna ke, dia pun berjemaah zuhur, tiba-tiba di sebelah lelaki ada orang lelaki, maka qamat tu kena perlahan, tak boleh sampai suara pada orang lelaki, makruh pula. Pada ni
Contohlah dia ada program mana-mana. Sesat program dia pun pergi masjid ramai-ramai. Sampai di masjid orang siap dah semayang. Orang siap dah. Jadi siapa tu lambat orang siap dah. Maka lelaki ramai lagi luar tu. Iqamah kau dah dia je lah. Kemudian orang perempuan, tapi ni sebenarnya Zuhur memang bacaan perlahan. Kalau jenis bacaan kuat macam maghrib isyak pun, dia tak boleh kuat dah tu sebab ada orang lelaki. Mana ni? Dia asalnya perempuan dengan lelaki sama saja berkaitan dengan bacaan, sama ada kuat ataupun perlahan sama saja. Lelaki dengan perempuan sama. Mana-mana bacaan yang kuat, bagaimana bacaan yang disunatkan kuat bagi orang lelaki, disunatkan kuat juga bagi orang perempuan. Subuh, maghrib, isyak bacaannya kuat, perempuan pun bacaannya kuat juga. Tapi kata dalam kitab, di antara 5 perkara yang berbeza lelaki dengan perempuan, di antaranya adalah bacaan kuat tadi tu. Berbezanya di mana? Berbezanya lelaki ni sunat kuat, tak ada syarat apa-apa. Perempuan sunat kuat, syaratnya jikalau tiada lelaki ajnabi berhampiran. Itu beza dia. Kan tak ni? Beza dia kan dalam kitab kan 5 perkara yang berbeza antara lelaki dengan perempuan. Termasuk bacaan kuat tu. Subuh, maghrib, isyak, Fatihah dan surah di 2 rakaat yang pertama sunat kuat. Sama je dengan perempuan. Yang bezanya lelaki sunat kuat tak ada syarat. Sunat kuat semata-mata. Orang perempuan sunat kuat jikalau tiada lelaki ajnabi berhampiran. Manakala tidak ada lelaki ajnabi berhampiran, perempuan ni berjemaah sesama perempuan, imam sunat baca kuat. Perempuan ni sembahyang seorang diri di rumah, sunat baca kuat subuh, maghrib, isyak. Aduh ustaz, kita orang puan tak pernah pun baca kuat sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isyak ketika sembahyang seorang diri di rumah. Bapa di rumah ada lelaki ajnabi ke? Tak ada, ada anak menantu je. Lepas tu kenapa tak baca kuat? Dia akan kata perempuan baca perlahan kan? Orang lelaki je baca kuat, salah faham gitu. Dia kata beza kan lelaki perempuan, beza betul syarat je. Lelaki sunat baca kuat semata-mata, tak ada syarat. Perempuan sunat baca kuat jikalau tiada lelaki ajnabi. Itu beza dia. Jadi dia kata daripada muda dia semasa orang di rumah subuh maghrib isyak tak pernah baca kuat, tak dapatlah pahala sunat hayat. Tak apalah, sunat je. Rugilah. Rugi. Tapi kenapa jadi rugi itu? Kerana tak reti. Kerana tak reti. Dia tak tahu bahawa perempuan sunat baca kuat juga. Baca kuat ni bukan sesi dengar saja. Subuh, maghrib, isyak. Jadi kalau perempuan tu berjemaah, imam baca kuat. Kalau perempuan tu sembahyang seorang diri, baca kuat lah seorang diri tu. Ada ni. Sama dengan iqamah ni. Kalau berjemaah perempuan, dia iqamah kuat sikit. Kalau dia sembahyang seorang diri perempuan ni, iqamah perlahan je lah. Tapi walaupun kata qomat kuat sedikit, kalau nak berjemaah sesama jemaah perempuan, kena tengok pula ada orang dek luar tu. Sebab kita nak berjemaah Zuhur ni orang sudah mai Zuhur tak balik lagi. Orang tengah wirid lagi. Ada orang lelaki ramai lagi luar. Qomat kau dah dengar suara kita je. Kau dah dengar sama-sama kita. Jangan suara tu lajak sampai kepada sebelah orang perempuan. Walaupun suara perempuan bukan aurah. Walaupun suara perempuan bukan aurah. Pada ni suara perempuan bukan aurah. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat perempuan tanya Nabi SAW secara direct. Kalau suara perempuan aurah, nescaya sahabat perempuan kalau ada masalah, dia akan tanya melalui isteri Nabi SAW. Isteri lah pula yang tukang tanya dengan Nabi. Tapi sahabat-sahabat perempuan, dia tanya soalan dengan Nabi secara terus, secara direct. Mana di situ suara bukan aurah. Suara perempuan bukan aurah. Tetapi perempuan diharamkan melembut-lembutkan suara di hadapan lelaki ajnabi.
Cakap biasa tak apa. Jangan awak macam kedai pelayang tu. Pergi abel, lepas tu duduk di atas kursi pula. Itu pasal lain lah tu. Itu pasal lain. Itu pasal suara memanjakan. Itu haram. Ni suara biasa. Mana kalau kata perempuan nak berceramah, nak mengajar, tak ada apa-apanya. Tu ustazah duk mengajar di sekolah. Anak murid lelaki dia besar mana? Dah balik belaka dah. Mengajar tak ada masalah. Suara bukan aurah. Buat lagu tak boleh. Ni ada ni tak faham ke warna. Dia mengajar ustazah. Orang kata bukalah speaker, biar orang dengar kat luar. Sebab kuliah tu orang puan belaka dalam. Kalau pasang speaker, orang lelaki boleh tepang dengar luar. Tak boleh dia suara aurah. Dia kata suara aurah pula tak boleh. Ini pun tak pakai speaker. Kemudian satu masa tu berzanji pasang speaker kat luar pula. Ketika buat lagu pasang speaker kat luar. Ketika ngajar tak boleh pasang speaker kat luar sebab suara aurah. Ni balik kok orang panggil. Orang kata balik belah. Balik belah orang panggil tau. Balik kok, balik belah gitulah. Cukar cemaking. Itu musabaqah timbul khilaf ulama tu. Tapi kalau awak tak faham, kenapa tidak dibenarkan perempuan musabaqah Al-Quran? Sebab suara aurah bukan, tapi kerana buat lagu. Buat lagu tu. Kalau perempuan tu hanya hafal Quran tu, hafal tu kan, dia baca biasa je. Dia baca dia sambung. Dia baca sambung. Tu hot test. Hafizah tekan test. Tu baca saja tu, bukan buat lagu. Tu tak apa. Buat lagu tu. Tapi di situ pun ada khilaf ulama. Tapi memang ada pandangan tidak membenarkan walaupun buat lagu tu mengaji Al-Quran sekalipun. Tapi itu bukan pandangan yang sepakatlah, ada khilaf di kalangan ulama tu. Tapi kalau orang faham kenapa mengaji Al-Quran buat lagu tak boleh, tu ustazah duk mengajar, suara bukan aurah. Suara bukan aurah. Tapi kalau suara bukan aurah, kenapa masa nak qomat tak boleh dengar dia orang lelaki? Kenapa masa kalau jadi tu imam perempuan, kenapa tak boleh kuat? Sebab nak jaga. Baik, ini dalam ibadah. Walaupun suara bukan aurah sekalipun. Suara bukan aurah. Dia pelik aja di ngaji Quran tak boleh. Tu ustazah duk ngajar sekolah boleh mulai-mulai ada. Suara perempuan bukan aurah. Tetapi diharamkan dia memanjakan suara, memerdukan suara di hadapan lelaki ajnabi. Apa panggil apa? Wat dene. Tak dene. Dene pe. Dene. Ni kadang-kadang lah radio Aikim. Ada hak jurah heboh, hak cakap biasa. Ada jurah heboh yang cakap ni lebih dene daripada radio biasa. Dia dene dia ngila. Lebih daripada radio biasa lagi. Dengar radio klasik rasa tak gitu. Tak ada radio klasik. Mana dia buat suara tu? Buat biasa-biasa sudahlah. Tapi pesen dia dah buat ngaja gitu, cara orang lain. Tak, bukan. Kita radio hak Islami. Radio hak Islami. Tak sesuai lah buat suara manja. Lepas tu bergelak ketawa pula. Regu pula dengan ustaz. Ustaz pun bergelak ketawa. Hak jurah heboh hak dene tu pun gelak ketawa juga. Dia apa gitu sejadinya? Ada hacking. Dia apa gitu? Kan dia ada jurah heboh jenis macam street. Cakap biasa je. Kita cakap bukan nak menarik minat orang dengan kemerduan suara, dengan kelembutan suara kita, bukan. Dengan kelunakan suara kita, bukan. Ada ni. Dia agama ni dia jaga belaka. Ni kalau orang ditomuh mana? Dia kata beratnya orang lelaki ni. Orang puan nak musabaqah pun tak beri. Orang lelaki pelik-pelik sungguh lah. Dengar musabaqah buat lagu pun dia naik rang, dia kata. Bukan rang, tak rang.
nak jaga fitnah. Dah ni. Dah dengar perempuan memerdukan suara, melagukan suara dengan mengaji Al-Quran pun kalau lelaki geram juga dia kata. Oh berat ni kata. Bukan tak tanya orang geram tak orang, tapi jaga daripada fitnah. Tak faham pula kan? Oh biasa saya sebutnya sa dengeran atau cerita benda lain. Sa dengeran, satunya puji, satunya keji. Hak mana sa, hak mana ran? Satu puji. Puji ni kita jadi jadi kembang jadi luar lubang hidung. Kalau keji ni panggil apa? Ran. Puji sa. Gitu. Gitulah dua orang. Ya. Maknanya selagi kita masih lagi ada sa ataupun ran, kita masih duduk di orang awam, basirah kita belum terbuka. Mana ni? Tapi kalau orang basirah terbuka, Allah puji, alhamdulillah, Allah Ta'ala segala-galanya. Orang keji, subhanallah, segala-gala Allah Ta'ala. Ni baru orang ada makam. Ni ngaku ada makam, puji, senyum mewek. Kalau orang tak puas, orang kritik, merah lalu muka. Ni bukan. Selagi ada sa, selagi ada ran, basirah belum terbuka. Ada ni. Ya kan? Orang puji, kalau kita jadi kita lupa pujian tu datang daripada Allah. Kalau orang keji, sa nak marah, kita lupa kejian tu datang daripada Allah. Sebab baik buruk semuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang terbuka basirah, puji ke keji ke sama sahaja. Sebab kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ni cakap tinggi-tinggi, dia kata dia ada makam, puji sikit, Allah nampak lain macam pelik dah. Orang komen sikit, komplain sikit, gelepor nak marah. Ni bukan. Ni banyak-banyak pesen gini lah, pesen ngaku. Pesen ngaku banyak, pesen nak cepat banyak. Pesen ngaku banyak, pesen nak cepat pun banyak. Belajar-belajar gini ni, alah, belajar, lepas tu jaga semayang, jaga ngaji Quran, jaga zikir-zikir biasa je, salat biasa, lambat. Lepas tu nak cepat. Nak cepat ni kadang-kadang ni nak ambil tariqah, ni nak ambil tariqah, ni nak bai'ah, ni nak bai'ah. Lepas tu mai tanya pula saya, macam mana ustaz, boleh tak saya nak ambil tariqah, nak bai'ah dengan sianu-sianu? Awak tak boleh tanya saya. Dah dia mursyid ke dah, awak tak boleh tanya saya. Awak sendiri kena kenal mana guru mursyid. Dah tariqah dia sebenar ke dah, awak tak boleh tanya saya tu. Awak yang nak menjalani, awak kena ada ilmu sendiri untuk mengenali siapa guru mursyid, manakah tariqah yang sebenar. Kamu kena kenal sendiri. Dan tanya ustaz lah ni, tak boleh tanya saya, dah tahu. Saya dah kenal hak dia tanya tu. Dan kalau tanya ustaz sekalipun, bukan semua ustaz tahu berkaitan ilmu tariqah. Hidup ngaji lama, dia ngaji ilmu syariat, bukan ngaji ilmu tariqah. Tanya dia, tak kena guru. Ada ni. Lepas tu kawan-kawan kita kata molek. Macam molek lah awak, kawan awak setara mana? Ni mocik-mocik jaga molek ni. Ni kata orang ni, ni ajak orang ni, mari kita pergi bai'ah, mari kita pergi bai'ah. Wak ni mocik ni dulu. Sebab apa? Kawan ajak. Kawan kata guru ni mursyid. Kawan tu ilmu banyak mana? Bab ilmu tariqah ni nak kenal guru mursyid dan mursyid. Lepas tu nak ajak orang pula tu beringat. Kalau kena betul, tak apa. Kalau kena salah, ni. Sebab apa dia kata, hak guru hak beri tu, zikir ni nampak ni lalu, zikir ni nampak ni lalu. Tu dah lalu tu, bukan. Bukan. Orang zikir tariqah yang sebenar, redha Allah. Tak ada nak tu nak ni, tak ada. Redha Allah semata-mata. Kalau berzikir boleh zikir malam, akan nampak begini-begini. Tu bukan dia. Itu penyakit rohani dia panggil, penyakit dalaman. Kotor lagi tu. Tak ikhlas. Sebab nak gapa-gapa, bukan nak redha Allah. Ni sebab kita syariat, nak maqam, nak kelebihan, nak pahala, nak syurga, dia panggil suci, ikhlas dia panggil.
Tapi ni sebuah perjalanan dipanggil kotor, tak ikhlas. Syirik lagi tu. Tapi bukan syirik cerita bab syirik khafi, riak tu bukan. Ni syirik bab ketinggian, asrar ni hak ketinggian. Ada ni. Mana kalau diri kalau awak ambil zikir ni, awak akan dapat ni bunduh, bukan lalu dah. Tapi cepat pula dapat, lagilah bukan. Hak sebenar nak mari sungguh suci dalaman. Ni tak mana hal boleh lalu dah, tu bukan. Lepas tu dia kata gitu, dia jalan dia bersalah. Badan ni. Jadi nak kita nak ikut zikir-zikir ni, guru tu mursyid ataupun tidak, zikir tu atau tidak, kena ada ilmu sendiri, bukan tanya orang lain. Walaupun ustaz sekalipun, ustaz tak boleh nak jawab. Kalau dia tak mengaji tariqah, tak boleh nak jawab. Hanya ngaji syariah, tak nak jawab. Orang pondok sendiri pun terkadang tertipu dengan tariqah. Dia ngaji syariah, dia bukan ngaji tariqah. Ada ni. Kemudian kalau tanya pula hak ngaji tariqah, dia tak kenal, dia nak kata macam mana. Mursyid ke tidak, dia tak kenal. Lepas tu orang nak ikut tu kenal mursyid macam mana, apa syarat dia. Tak tahu. Tak tahu. Tapi nak cepat. Lepas tu ajak orang pula, hak kawan ni ikutlah pula saya saing. Kita duk cerita sebetul bab kita ni dulu, kena taubah banyak dulu. Kalau ada hutang-hutang semain puasa kena selesaikan dulu. Lepas tu kita nak zikir sunat-sunat, perbanyakkan ngaji Al-Quran, itu selebih-lebih zikir. Kalau kata Al-Quran tak pandai nak baca, cikgu Quran, hak tu je. Pandai ni? Hak tu sahih hak tu. Cikgu Quran, ngaji Quran. Lepas tu banyak ngaji Quran, hak tu je. Lepas tu lambat nak sapa ketua. Ni je lelaki ni, gopoh belaka ni. Sebab kadang-kadang kegiatan ni ada dalam kelas saya sendiri. Kadang-kadang orang kata tak ustaz Junadi tu, padahal kita pun dah tahu hak kegiatan mereka sendiri-sendiri. Hak ada duk mari, lepas tu dah ajak orang, mari ikut kami, ikut saya. Dia mari tu macam nak ajak orang pula. Badak ni. Kadang-kadang orang seumpama ni mari belajar pun dia tak terima mana orang mengajar ni. Payah. Sebab kena mikir, nak kalau salah kena bertaubat, payah. Dia nak mudah apa kata ni? Zikir dia rasa dah boleh. Zikir dia rasa dah boleh. Tu mudah. Biasa je. Orang duk mengaji ni kan. Yelah, kalau kita asah tak ada. Tua-tua baru kita nak belajar. Takkan semudah tu kita nak faham. Faham tak ni? Orang mengajar pula, kadang-kadang kita mula-mula mungkin kita tak boleh nak turut cara penyampaian dia. Faham tak ni? Satu hal kita belajar nak boleh faham cara penyampaian tu, satu hal pula situ. Ada ni. Lepas tu kita pun nak faham satu-satu perkara. Kalau kita hak tak ada asas, memang payah nak faham. Lepas faham pula payah pula nak ingat. Gitulah. Lepas tu warna kita tu ni pah ke bila duk belajar gini, pah ke matilah. Siapa ke mati tak ni wajib fardu ain kepada kita. Bukan, yang wajib kepada kita belajar. Faham, reti itu semua kurniaan daripada Allah. Faham tak ni? Kalau kita mengaji tak faham, kita tak boleh tinggal belajar fardu ain, belajar sampai ke mati. Tapi bila duduk gini dia dipayah. Akhirnya ada dah hak mari tapi mari bukan nak belajar sebenarnya. Dia payah. Mari kita gini, kita beramal berasa asyik, berasa sedap, berasa mudah menangis, berasa tak kasih dah ke dunia, mudah dah berasa bangun malam. Dia tipu dia syaitan ni bagai-bagai. Tipu syaitan ni bagai-bagai. Macam mana nak bertariqah kalau ilmu syariat kita tak selesai? Ilmu syariat kita selesai, macam mana kita nak bertariqah kalau ilmu tariqah kita tak belajar? Ilmu syariah kita alim dah. Kita nak bertariqah, kena belajar pula ilmu tariqah, nak kenal guru mursyid mana, zikir yang sebenar hak mana. La ilaha illallah sebenar lah. Sebenar belah ke zahirnya. Macam kita semayang bang ni lah, hak ada semayang bang ni sebenar belah ke zahirnya. Tapi ada semayang dengan akidah, ada semayang tanpa akidah, ada semayang dengan ilmu, ada semayang turut-turut, ada semayang ikhlas, ada semayang riak. Zahirnya sama lah. Mayang belaka, pergi Mekah belaka,
Ada orang Mekah dengan akidah, ada orang Mekah tanpa akidah. Ada orang Mekah lillahi ta'ala, ada orang Mekah kan nak cerita ke orang. Benda sama je. Tak ada ni. Orang ngaji Quran gitu juga. Ada orang ngaji Quran serta beramal dengan akidah Al-Quran, serta beramal dengan perintah-perintah Al-Quran zahir dan batin. Ada orang ngaji Quran saja akidah Quran dia tak ada. Perintah zahir batin Quran dia tak peduli. Sebab nak tahu akidah Quran, nak tahu perintah zahir batin Quran, kena ngaji tauhid, fiqh, tasawuf. Hak duk ngaji akidah dalam kitab tauhid itu tu akidah Quran. Kita duk ngaji perintah dalam kitab fiqh, tasawuf tu itulah perintah Al-Quran. Kita duk ngaji larangan dalam fiqh, larangan dalam tasawuf tu kan itulah larangan Quran. Ada ni. Tapi ngaji Quran, tapi hak ni tak peduli. Ngaji Quran zahir comel lah. Perjalanan boleh tentu lagi. Sama dengan la ilaha illallah. Zikir tu selebih-lebih zikir. Tapi salah kok mana? Ni dia tak ada ilmu. Tapi nak terjun dah tarekah. Sebab dia nak cepat. Duk mengaji gini ni tu lambat. Pak bila dia kata. Kata kena setangga. Lah ni tak main tangga dah dia kata. Main tangga orang tua. Rebah tangga je. Main lih kata dia. Tekan siapa khatah lalu. Oh dia main sedap dia ni. Siapa khatah lalu. Ya tangga-tangga dah. Pak bila orang tua nak main tangga-tangga ni semua gopoh belakang ni. Ya. Kita nak ajak orang kena cermat. Nak kena cermat. Sebab kita boleh nilai guru mursyid. Kawan kita kata guru mursyid, kawan kita tahu kat mana, ngaji kat mana nak kena ilmu guru mursyid. Guru dia kata, memang dia kata dia mursyid. Tarekah dia ada silsilah, ada sanad. Ada silsilah, ada sanad. Tapi kadang-kadang bawakan tu tak sama dengan asal. Kalau ada silsilah, ada sanad sekalipun, guru yang mursyid sekalipun, zikir yang sebenar sekalipun, dah kita macam mana? Syariat lepas ke tak? Sebab dia banyak syarat nak bertarekah ni. Selain dia guru mursyid, syaratnya bekal kita ada. Kita ada bekal. Apa bekal kita? Taqwa Allah. Itu bekal kita. Apa taqwa Allah ni? Akidah kena comel, syariat zahir batin kena comel. Itu taqwa Allah. Itu wajib kepada kita. Guru kita tolong hak ni hak wajib aini, wajib fardu atas masing-masing. Tak ada siapa boleh tolong. Pandai ni. Macam ginilah orang nak jalan naik bukit. Kita perlu pada juru pandu. Sebab kalau kita naik seorang sesak, makan rimah lagi apa dia. Jatuhlah mana-mana cerung apa semua ni, kena ada juru pandu. Tapi kita kena sihat. Kena juru pandu tu dukung kita. Tak boleh. Kita kena sihat sendiri. Tapi nak naik bukit, naik gunung walaupun sihat, kena ada juru pandu. Ada ni. Samalah, nak bertarekah kena ada guru mursyid. Tapi kita macam mana ni? Kita kena ada taqwa Allah. Yang tidak ngaji akidah, bab fiqh, bab tasawuf, nak jadi taqwa Allah lah ni. Tu pun nak sampai ke tahap takwa sungguh. Pun boleh tentu lagi kita ni. Ilmu syariat pun dah selesai. Diri nak pergi pada zikir, nak pergi apa banyak lagi kot tanggungjawab kita ni. Tu jawab pada diri kita. Patut nak cucu kita macam mana? Patut kenapa guru tu kita tak ada syariat pun dia tarekah kita. Tu dia tak mursyid. Dia tak pandai nak pilih orang. Beri berlaku semua orang. Tu tanda awal-awal tu bukan guru mursyid. Dia tak kenal nak pergi ke siapa. Hak gini biasa kau puang lah. Cepat sungguh lah kau puang. Jawapan dia cepat. Dia benda-benda yang jiwa-jiwa ni kan. Jiwa-jiwa ni dia cepat. Hak jenis hajat menangis jawapan dia cepat. Dia cepat macam tu. Dia lembut. Mudah turut orang. Kawan ajak pergi ni pun ajak ni ajak ni. Jangan gitu, kita ajak tak kena gaya. Berat tanggungjawab kita ni. Betul, kita nilai ilmu mana. Orang kata, tak boleh pakai orang kata. Ustaz betul, ustaz mana beritahu? Ustaz tu ustaz ahli dalam bidang tarekah ke? Bahawa ustaz mengajar syariat. Mengajar syariat tak kena. Ada ni. Orang ngaji pondok pun molek-molek ambil tarekah hak salah. Pondok pun sama Tok Guru duk pesan sama. Tak duli. Belajar dulu tak duli. Kena pula hak salah.
Akhirnya keluarga pelajar tu menyalahkan tu guru. Ada sampai peringkat jadi isim, jadi gila. Mak ayah menyalahkan tu guru. Walah dia tak dengar kata tu guru, dia pergi cari kot luar. Tu kata jangan. Belajar dulu. Oh bila main duk gitu? Bila nak sampai ke Tuhan? Ni pesen ni, payah ni. Payah pesen ni. Tu tempat ngaji lah. Jadi isim, jadi gila. Akhirnya aksiden mati. Memang tu guru kena. Dah. Yang nama tu guru mati aksiden jalan kaki. Dari pondok Empah ke Kota Baru, lepas tu balik jalan kaki, langgar di kereta. Berapa kereta langgar dah, malam-malam buta jalan kaki. Yang dipertanggungjawabkan hak kata ke tu guru lah. Makna murid dia, tapi tu guru pesan dah jangan. Belajar dulu. Nak bertarekah kita kena kemas pula ilmu tarekah. Nak kenal mana guru yang sebenar, mana tarekah yang sebenar. Nak kenal pula dalam perjalanan apa pula gangguan-gangguan yang ada. Ada ni. Orang learning ni dia kadang-kadang dia ada tujuan yang terselindung. Sebab kita belajar seumpama ni ikatannya tak kuat. Tapi kalau kita cari guru sebagai syekh tarekah, kita ikatan kuat. Mana kalau kita kata Hak Zahir duk ngaji ni, kalau salang-salang tangan je, jabat tangan je. Jabat tangan tapi hati kita hati ke lain, dia hati ke lain, tapi jabat tangan. Tapi kalau bertarekah dengan syekh ni, dia akan paut hati. Jabat sampai ke hati. Pandai ni. Kalau sebenar lah, kalau tak lah. Hak sebenar hak mana? Hak tak mana? Kena belajar. Belajar dulu. Bukan belajar ilmu syariat kita ni. Ni ngaji ilmu syariat je ni. Ngaji ilmu tarekah. Ni ilmu tarekah. Ilmu tarekah mana pula? Cakap lagi tu kok. Panjang cerita jadinya. Ada ni. Dan dia zikir-zikir ni di sedara-sedaging. Kalau sebenar pun sedara-sedaging, clear, selamat dunia akhirat. Kalau tak sebenar pun sedara-sedaging. Payah nak berobat. Payah nak berobat. Ada. Kalau tak sebenar pun sedaging, payah nak berobat. Patut timbul pelik-pelik ni, timbul pelik-pelik ni kan. Hak ni timbul Allah lah, macam-macam hak macam-macam Abu Ya lah, apa lah, Rasulullah Abu Ya, apa semua. Ni timbul. Sebab apa jadi tak dia nak benterah, dia sedara-sedaging, dia makan dalam. Apabila Abu Ya berkehendak, pasti akan berlaku. Jadi Tuhan pula dah. Kehendak bacakan berlaku ni hak Tuhan. Pada ni. Macam-macam ni yang main. Tapi kenapa dia orang ni, orang rupa agama belaka ni, kenapa dia tak bertaubat, tak berubah? Dia makan dalam, dia makan sini. Sedara-sedaging. Payah. Sebenar sedara-sedaging, tak sebenar pun sedara-sedaging. Kena jaga molek lah. Rupa hak nombor satu ni. Cuba tengok. Sungguh bukan apa. Kalau tengok hak ajaran kena takak. Mana ramai pengikut lelaki dengan pengikut perempuan. Pengikut perempuan yang paling ramai. Pelik-pelik ajaran pun pengikut perempuan yang paling ramai. Dia gitu. Beringatlah kita ni, kita nak amal zikir Ustaz, amal ngaji Quran. Lepas tu wirid solat. Lepas tu zikir pagi, zikir petang. Kemudian perbanyakkan selawat. Tu je yang ada ni. Yang utamanya Quran. Ngaji Quran, cari Quran, ngaji Quran. Tu je. Kawan kita ni kan, kelas kitab, kelas Quran. Hak kelas kitab ni kita nak jaga agama. Hak kelas Quran ni kita nak beramal ni, nak zikir. Kan gitu kan? Rupuan kan dia rajin dua-dua tu kan. Dia kalau bak, betul kita kata nak rupuan mudah terikut. Tapi rupuan hak paling rajin ngaji. Paling rajin belajar, paling istiqamah orang perempuan. Pada ni. Cik Su puji ya. Betul sungguh. Bukan nak puji, bukan benda sebenar. Memang kalau bab belajar memang puan hak rajin. Jadi belajar hak kitab ni, ini hak asal agama. Lepas tu cari kelas Quran untuk selebih-lebih zikir membaca Al-Quran. Tu selebih-lebih zikir membaca Al-Quran. Baca Quran lah. Orang tua dulu gitu je amalan mereka. Amalan mereka je Quran je. Ada ni Quran sama-sama tangan orang tua dulu. Tak ada nak sibuk tarekat tak ada. Ada tarekat dulu untuk guru, tarekat. Orang awam biasa ni kak
hak amalan sunat kau ngaji Al-Quran. Tapi orang kita nak ambil jalan pitah, dah dia buta Al-Quran, nak ngaji Al-Quran payah dia ambil tarekat sebab mudah zikir dia kata. Dah kena ngaji Quran kan hak tak ada asah, tak ada asah pun kalau sungguh insya-Allah lah. Tadi kan rupang kan dia rajin di istiqamah kan. Dia mula-mula je. Mula-mula nak pergi ngaji tu, malu kat orang lah. Oh, tua-tua dah baru nak ngaji Quran, buka mulut dengar, mu tengok aku tengok mu. Mu haji baca gitu. Memang mula-mula je. Lepas tu tak ada mula-mula je. Ada ni, mula-mula je. Orang senapah tu panggil. Sekejap. Lepas tu clear. Tapi waktu mula-mula nak lepas waktu tu dah nak pergi tau. Apa dah ni? Ngaji Quran ni kan buka mulut kan, buka mulut. Orang tak kata apa pun kadang. Orang tengok ni, orang tengok ni. Tak ada kata apa, tak ada isyarat apa-apa pun jadi orang jadi macam terkejut lah. Mula-mula je. Ada. Pak macam ngaji kita, ngaji Quran, ngaji kita, ngaji Quran. Zikir-zikir tarekah. Nah, itu semula tu. Atau nak bertarekah kena belajar suku sakat pula. Ni tak ada tanya orang ni. Kita kena kenal sendiri. Biar ilmu tu kita kemah diri. Jangan duk lorak sangat kau. Lorak. Hak nak segera ni bagi nak segera. Kita ngaji akidah pun kadang-kadang kalau tu orang-orang hak tu ulang suruh ulang tak faham lagi ke? Faham dah tapi ulang nak pergi jadi padahal faham dah. Sebab apa? Sebab gitulah dia takutlah sebab faham, takut dia kata dia faham sebenarnya tak faham pun, dia takut gitu. Belajar kitab, belajar Quran, tu je amalan. Belajar kitab payah sikit, sabar, gitu je lah. Kewajipan kitanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tuntut ilmu tu wajib, tuntut ilmu belajar tu wajib. Faham tak faham itu kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan wi cepat faham ujian pula dia sombong kan. Tuhan wi lambat faham ujian pula ni kan jadi putus asa kan. Kena tu belakang, kena jaga belakang. Itu atas kurniaan Tuhan. Tuhan nak wi faham segera, besar ujian dia. Tuhan nak wi faham tu lambat, besar ujian dia. Kita reda dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sabar dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngaji bab benda sunat-sunat ni pun ni benda sunat je ni. Bagi lelaki sunat azan dan iqamah. Lelaki mana? Lelaki majmu'ah. Tak cerita majmu'ah sini. Kemudian sunat bagi perempuan qamat juga. Perempuan mana sunat qamat ni? Perempuan berjemaah sama perempuan. Tak, termasuk perempuan solat diri. Bila cerita sini lelaki berjemaah kemudian dia cerita. Ada ni. Orang lelaki sendiri pun setengah orang tak tahu azan tu sunat. Dia ingat qamat je sunatnya. Orang lelaki orang tua kita ni kalau qamat mesti dia qamat. Kalau qamat mesti qamat. Ni bukan berjemaah ni biasa kan. Kalau qamat mesti dia qamat. Tapi bang tak jeng. Bang apa ni bukan kita nak jemaah. Dia ingat ke bang ni sunat habis nak berjemaah semata-mata bukan. Walaupun semayang seorang diri sekalipun. Ni kadang-kadang bukan kata semayang seorang, masjid-masjid sekarang ni berjemaah pun ditinggal bang. Kalau lewat sikit kuliah ditinggal bang. Dia pakai komak je. Habis lewat sikit, lewat kuliah habis setengah jam lepas daripada isyak. Suku jam ke 20 minit, setengah jam ke tidak azan dah. Itu pada iqamah. Hukumnya makruh. Sebab azan ni, bang ni, pandangan da'i dalam mazhab Syafi'i sama dengan pandangan mazhab Hambali, fardu kifayah. Kalau berjemaah tidak bang, dosa. Kita sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut. Tak bang, hukumnya makruh. Sebab apa ni? Lewat dia kata. Waktu banyak dah dia kata. Dah. Ada pula setengah tempat di pesen ni. Kalau kuliah maghrib tu agak lambat berhenti, masuk isyak dia berhenti dulu. Dia suruh berhenti dulu kuliah, dia bang dulu. Dia bang dulu siap-siap,
Lepas tu sambung kuliah semula. Ikut anda lah. Dalam mana pun. Tapi dia bang dahulu. Kita dalam mazhab Syafi'i, bang bukan untuk waktu. Kita bang untuk sembahyang. Bang ni hakul lis salah, bukan hakul lil wakti. Bukan untuk waktu, untuk sembahyang. Bila kita nak sembahyang, kita bang lah. Bila kita nak sembahyang, kita pun bang. Kalau isyak tu lewat, nak sembahyang tu baru bang. Masuk waktu lah bang. Bang bukan untuk waktu, bang untuk sembahyang. Bukan untuk waktu. Ini mazhab Syafi'i kita. Pada ni. Sehingga kan waktu habis dah. Macam Nabi SAW terlajak subuh. Waktu habis dah. Nabi SAW perintah Bilal azan. Maknanya di situ, kalau azan bang ni untuk waktu sembahyang, waktu sudah tidak ada. Waktu sudah habis, matahari sudah syuruk, terbit matahari dah. Kenapa Nabi perintah Bilal azan? Sebab nak semayang. Maka bang untuk semayang. Bang bukan untuk waktu. Bang untuk semayang bukan untuk waktu. Jadi bila masuk waktu isyak, nak semayang lagi, lambat lagi, kuliah panjang. Bang apa? Bang kerana waktu masuk. Kita bang bukan untuk waktu, kita bang untuk semayang. Siapa tak nak semayang, baru kita bang. Biar syaitan lari. Mana? Barulah kita semayang. Ni tak ada apa-apa ni. Kadang-kadang orang ngajar tak ada turun daripada meja. Dia komat dah. Dia bukan ni kuliah maghrib berhenti lambat. Orang ngajar tak ada turun meja, tak ada turun kursi, dia komat dah. Lepas tu suruh dia imam pula. Orang mengajar tu sejam dah, lelah dah. Lepas tu suruh komat, suruh bayar tu imam pula. Oh, kata pelik-pelik sungguh lah dah. Kalau dia azam dahulu, jadi kita ni pun boleh bertorak dulu. Mana-mana orang habis semayang, masuk kuliah tadi, dia boleh keluar, pergi ambil semayang. Jadi ada ruang dia. Bila dia tidak azam, dia tidak bang, orang tengah-tengah kuliah tu dia bangun ambil semayang. Sebab nanti lambat, kalau ambil semayang segera, nanti orang komat cepat, dia ketinggalan. Ni ada timbul tengah mengajar dia bangun keluar ni. Orang keluar gimana tu? Nak pergi ambil air semayang. Kenapa? Tunggu habis kuliah lah ambil semayang. Habis kuliah komak lalu dah. Dodang kita nak ambil semayang. Maka dia pun tengah-tengah kuliah dia pun bangun ambil semayang. Situ dah comel dah. Tak ni? Dah comel lah. Tapi dah kalau tidak dia isyak dia lambat. Kadang-kadang surakaat pun tak surakaat ketinggalan kadang-kadang. Dah sebab dia tak ada azan. Pada ni. Ada tempat. Dia ada seumpama tu. Saya biasa sebut lah. Saya biasa sebut Makkah Tembesu. Itu saya biasa sebut. Saya Makkah Tembesu, kuliah maghrib sejam. Bukan maghrib sejam. Kalau kata start macam malam baru ni. Malam baru ni start dalam 7.32. Berarti 8.32. Isyak 8.4 minit. Maknanya setengah jam saya tambah. Setengah jam. Sebab start lambat. Di wirid maghrib panjang. Panjang. Jadi start lambat. Tapi apa start lambat sejam. 8.30 isyak pukul 8.4 minit. 8.30 8.32 baru habis kelas. Azan macam biasa. Sembahyang qabliyah macam biasa. Lepas tu sembahyang isyak berjemaah. Habis isyak, wirid, subhanallah macam biasa. Alhamdulillah macam biasa. Allahu Akbar macam biasa. Tak ada apa-apa tak ada kata bunyi kuk-kak perut lapar, tak ada nak pergi ke mana sekarang ni orang tak makan dah, malam makan siang dah, sekarang ni makan petang. Setengah tempat azan, tapi dia tu iqamah, dia tak ada qabliyah isyak. Ada tak? Setengah tempat dia azan, tapi dia tidak ada qabliyah isyak. Dia tu qamat. Qabliyah isyak tak ada masalah, kita boleh buat lepas isyak. Kalau qamat segera, qabliyah isyak kita buat selepas. Pandai ni. Qabliyah sebelum isyak kita boleh buat selepas. Waktu dia lagi bukan qada tu, waktu dia lagi. Tak ada masalah tu. Tapi di tempat dia tu iqamah. Lepas tu biasa kalau kuliah habis lambat, qabliyah dia tak ada. Wirid istighfar je, lepas tu Allahumma lalu dah. Tapi tak lawan wajib akad tembusu. Dia lekat gitu. Azan lah. Qabliyah isyak tetap ada.
Lepas tu wirid macam biasa. Wirid macam biasa. Ada dengan ayat kursi. Macam biasa. Tak ada potong-potong. Hasil ngajar tu je tempat hak dijaga. Walaupun isyak lambat. Macam ni. Payahlah tu. Padahal apa masalahnya? Allah pukul 9 lebih siapa lah di rumah. Bagaimana kau? Ayolah. Dia bang untuk solat. Kalau solat isyak pukul 8.30, bang pukul 8.30. Pukul 9 sudah program, bang pukul 9. Jadi azan untuk solat. Azan bukan untuk waktu. Waktu hak pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Dan syarat bagi orang bang dan iqamah itu 3 perkara. Pertamanya Islam, keduanya mumayyiz, ketiganya laki-laki. Ini syarat bang dan iqamah lelaki. Tapi kalau iqamah sahaja lelaki dan perempuan. Wallahu a'lam. Hak Jawi ni muka surat 17. Hak Rumi muka surat lain tau. Kan lain muka surat kan tak sama kan tau. Hak Jawi muka surat 17. Kehidupan dan kesenangan dunia adalah sementara tau. Hak Rumi surat berapa? Ini 17. Rumi surat berapa? 15. 15. Ni Jawi 17. 15. Jadi Rumi 15, Jawi 17. Pakai Rumi belaka? Macam Rumi? Tak kerti Jawi ke? Ada kata reti tapi lambat. Lepas tu kalau reti tapi lambat, kalau pakai Rumi lagi lambat. Lagi lambat reti. Kalau reti Jawi tapi lambat, kalau pakai Jawi lambat tu dia cepat sikit. Jawi reti tapi lambat. Lepas tu ambil Rumi pakai lambat tu. Pakai lambat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kehidupan dan kesenangan dunia adalah sementara. Kehidupan dan kesenangan di akhirah adalah kekal. Dunia tempat berusaha bagi mencapai kebahagiaan di akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Artinya dunia adalah ladang akhirah. Dunia adalah perhumaan, tempat tanaman, tempat buat bekalan untuk hari akhirah. Ini sambungan sifat kecelaan yang keenam. Kasih akan dunia diterjemah dengan cinta, hubbud dunia, kasih akan dunia. Satunya kasih, satunya dunia. Kena tahulah kasih tu setara mana yang dicela pada syarak. Dunia-dunia ni apa? Dunia-dunia terdahulu, sesuatu yang tidak bermanfaat selepas dia mati, itu panggil dunia. Walaupun rupa akhirah sekalipun panggil dunia. Kita buat kerja akhirah, tapi niat kitanya untuk dapat habuan dunia, maka panggil dunia jugalah. Sebab kerjaan kita tu tak ada manfaat lepas dia mati.
Walaupun atas dunia orang puji kita, orang baik, orang apa sekalipun, sebab kita buat kerja-kerja akhirah, tapi niat kita bukan akhirah, niat kita bukan lillahi ta'ala, niat kita nak dapat habuan dunia. Maka ada manfaat tak perkara agama dengan niat untuk dapat habuan, tak ada manfaat lepas dah mati, maka panggil dunia lah. Dah apa dunia dapatnya? Orang akan puji, orang akan kata orang baik lah, orang apalah. Adapun kalau perkara tu ada manfaat lepas dah mati, walaupun rupa dunia sekalipun dipanggil akhirah. Walaupun rupa dunia sekalipun dipanggil akhirah. Kalau perkara tu ada manfaat kemudian daripada mati kita. Mana ni? Hak ada di kita semuanya dunia, dengan pakaian, dengan makan, ini dunia belaka. Pakaian untuk apa? Untuk tutup aurat, itu akhirah. Makan minum untuk apa? Untuk jadi sihat, awak ibadah, itu akhirah. Ada ni. Sebab kita untuk bekal akhir ada manfaat lepas dah mati. Itu panggil akhirah lah. Ni kita nak mari belajar. Ni kita kan ada kenderaan tu kita guna untuk akhirah. Maka akhirah lah. Kalau tak ada kenderaan pengangkutan, kita nak mari belajar pun ni. Atau saya ceritalah zaman itu dia jalan kaki, tak perlu ni tahialang. Lain ni nak tahialang depan tu pun orang redah. Dalam depan tu. Oh, dia kena minta buat tepi light depan tu. Tepi light macam depan mana? Kat sekolah tepi light kan. Nampak susah. Siang nampak moci-moci nak minta jalan. Kena minta line kuning situ. Susah. Dulu bolehlah jalan kaki. Orang sekarang nak jalan macam mana? Ni kata jalan dalam sikit tak boleh. Dulu jalan atas tanah, kita jalan atas tak sama. Tak sama. Mana kita perlu pada kenderaan. Kenderaan tu guna untuk apa? Guna untuk belajar, guna untuk kemudahan dalam kehidupan kita, nak pergi kerja-kerja apa semua, untuk nafkah keluarga. Kenderaan ni untuk kemudahan keluarga kita, anak-anak kita nak pergi mana-mana, nak belajar, nak apa. Letak molek, dia akan jadi akhirat, tak akan jadi dunia. Kalau tak kena letak buat amal ibadat pun tak panggil akhirah, panggil dunia. Semaibang tak tinggal, tapi akhirah tak ada manfaat, sebab tanpa ilmu tak lagi akhirah, walaupun rupa-rupa ibadat sekalipun. Mana kalau kena letak akan jadi akhirah belaka. Kalau kena ada ni atas kita lah. Patutlah kita nak jadi perkara tu dunia ke akhirah, dia bergantung pada hati kita. Hati kita tuju ke mana? Kalau hati kita tuju akhirah, dia akan pusing akhirah belaka, sebab bergantung dengan hati kita. Tapi kalau hati kita dunia, segala-gala akan dunia belaka. Buat kerja agama pun nak dunia. Apabila hati kita bermatlamatkan dunia, buat kerja baik pun tujuan nak dunia. Tapi kalau hati itu matlamat akhirah, kerjaan dunia pun lilat untuk akhirah, akan jadi akhirah juga. Itu bergantung pada hati kita. Bendanya sama saja. Pakaian yang sama, makan minum yang sama, kenderaan yang sama, rumah tangga yang sama, kerja yang sama, benda sama. Tapi nak jadi dunia ke akhirah ke? Ni. Dia gantung pada hati. Hati dunia, dunia lah. Hati akhirah, akhirah lah. Pada ni. Hak beriman dengan hari akhirah tu, hak tu bab lain tu. Hak tu bab akidah. Tidak beriman dengan hari akhirah tu kafir tu. Ada orang Islam pastilah beriman dengan hari akhirah. Hak beriman, hak akidah tetap. Orang kafir je tak percaya kepada hari akhirah. Kita orang Islam pasti percaya dengan hari akhirah. Percaya, tapi hati kita tuju mana? Tuju hak akhirah ke tuju hak dunia? Nak jadi akhirah kena belajar lah. Kata kalau kena letak ilmu akan jadi akhirah. Kalau anak kita belajar pun ilmu akidah kemah, ilmu semayang bang kemah, belajar ilmu dunia pun tujuannya apa? Biar jadi tujuan akhirah. Nak khidmat pada masyarakat, untuk tolong masyarakat, jadi akhirah. Kalau berjaya nak supaya mudah kehidupan, jadi senang kita nak belajar agama apa semua, jadi akhirah. Kalau kena letak. Faham tak ni? Tapi kalau kita ilmu agama tak beri, lepas tu belajar ilmu, kadang-kadang ilmu agama tak beri dah. Belajar sekolah agama, kita letak kepada anak kita belajar sekolah agama, kerja mudah, tak akan dia nganggu.
Kalau awak belajar sekolah hak menengah biasa, sekarang payah nak kerja. Lagi kat tu. Pada ni. Sebab kalau belajar kalau agama, keluar tak ada lagi nganggu. Sebab apa? Nak jadi ustaz, kerja-kerja kerajaan ni masih lagi banyak kekosongan. Ada orang ajar gitu. Tak kena ajar niat gitu. Dah. Cakap apa kita ajar seumpama tu, suruh anak kita kosak dia gitu. Ada ni. Lepas tu kita ajar molek, belajar agama supaya dapat redha Allah. Supaya jadi anak yang bertakwa, jadi bekalan pada ibu bapa nanti. Itulah sepatutnya. Lepas tu kalau dapat kerja, dapat apa, itu untuk kemudahan kehidupan atas dunia. Tapi matlamat jadikan untuk akhirah. Tapi kalau mula-mula sekali dah, tak apalah belajar agama lah. Kalau nak kerja mudah. Kalau belajar dunia payah. Kan learning kan? Orang learning kan, budak-budak learning kan. Belajar tinggi-tinggi, kalau kerja pun tak pakai apa CJ dia tu, pakai CJ SPN je kadang-kadang. CJ tinggi tu hutang banyak mana nak kena bayar. Berhutang orang learning tak macam orang dulu. Lepas tu kalau ngaji agama mudah. Jangan kat tu. Ngaji agama biar lillahi ta'ala, nak redha Allah, nak beramal, nak keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu, biar matlamat duduk situ. Ada ni. Biar hati kita tu berpaling daripada dunia, zuhud. Berpaling hati dari dunia, bukan buang dunia di tangan. Yang salah faham ni. Zuhud lain, fakir lain. Fakir ni di tangan tak ada harta. Zuhud ni berpaling hati daripada dunia. Dunia ni. Pada ni. Berpaling hati dari dunia, perkara yang tak ada manfaat selepas dia mati. Kita tengok orang fakir, dia zuhud, tak kena. Kita tengok orang kaya, dia ahli dunia. Jangan dah kata gitu. Kita ingat ke sahabat ni miskin-miskin. Saya nak bakar, kaya. Saya nak Umar, kaya. Saya nak Osman, tu ceritalah. Saya nak Abraham bin Auf, tu masyhur lah dianya. Hotel wajib syurga belaka tu. Pada ni. Tapi hati zuhud, walaupun dunia banyak di tangan. Pada ni. Maknanya kena awal-awal dah. Sebab sebelum ni orang panggil apa? Sebelum tupu pada belajar ilmu dunia, kerja dunia, ajar dulu agama. Ajar agama. Tak ajar agama ni sebelum balik. Ada ni. Kita belajar dunia, lepas ada tu nak ajar siapa mana pun. Lepas balik pun alhamdulillah, sebab kita berkecuali tadi kita sendiri. Lepas nak kena ajar awal ni, ajar kenal Tuhan, ajar akidah yang sebenar, ibadah yang sebenar. Ni ajar ni. Kasih ke dunia ni dicela pada syarak. Hak naknya zuhud, berpaling hati di dunia. Sebab apa? Sebab dunia sementara. Kita nak kasih pada benda yang sementara. Sementara. Kehidupan dasar dunia adalah sementara. Bukan kata sementara sebelum kita mati. Hak tengah-tengah kita hidup ni pun sementara je. Ni kesenangan kehidupan ni bukan kata kita umur panjang kat ni, umur je panjang, tapi kesenangan dunia sementara. Kita umur ada lagi, tapi kesenangan dunia, makan minum sedap-sedap tak boleh, penyakit banyak. Ada apa dia? Orak pun sakit dah, pinggang pun sakit dah, kepala pun denyut seumur, mata pun tak apa terang dah, gigi pun tak pernah ada dah. Nak ke mana lagi? Tak sungguhlah kulit kau lama, kau kecut. Nak ke mana lagi? Memang hidup lagi, tapi benda ada? Tak ada. Itu je. Dah main nak tidur malam, kena musim kau tu, sebudak kena. Kesenangan dunia. Realiti kehidupan. Realiti kehidupan. Jalan pun gitulah, hogeh dah. Apa dia? Hak kata hidup lagi ni, umur panjang lagi ni, tapi hak kesedapan dunia tu ada, tapi bukan tempat kesedapan. Hak tu Zuhri, hak dalam pelotok ni macam-macam duk gangguan ni. Kalau masa kita segar lagi ni, tapi dalam ni
hatulahan ni lah. Hak ni mesti. Kalau tak ada hak ni beratlah kita. Jadi macam terkejar-kejar dengan dunia ni. Ada. Hak ni kena buat segera. Kalau tak buat segera, beratlah, susahlah. Senang gitu. Dia orang kafir tak tahulah dia punya ni orang kafir ni akhirat ada dah. Dunia dia. Kita tengok dia kan, kerja macam mana dia menikmati. Ke mana dia menikmati dunia? Ada juga kalau kira-kira. Sebab tu pok kafir ni kalau dia makan semeja. Sebab apa? Tu je bakal kenikmatan dia. Sebab apa sebelum tu tak ada. Dia macam kerja mati. Neraka dia ni. Ada ni. Tak ada benda pun sebenarnya. Mana kalau kita segar lagi pun tengok. Otak kita, akal kita penat semua. Penatlah. Itu dunia. Kan. Ni dah Aisyah mau banyak ni waktu realiti di kita masing-masing. Realiti di kita masing-masing. Makan lebih sikit, lalu dah. Dulu makan sepinggan okey. Sekarang makan setengah pinggan pun dah. Tu belum lagi hok kata dah hok mana? Kenyang tu hok ni hok tak pernah lepas tu hok tu hok dak kata kena macam-macam, dia kena pergi ke hospital semua, kena pergi klinik semua, kena hok tu lagi lah. Masing-masing jadi doktor sendiri, cocok sendiri, jadi doktor sendirinya. Matilah dunianya. Ada ni. Cocok insulin. Cocok sendiri. Mana lagi kesedapan dunia? Ada. Kan? Tu dunia. Tu bisa. Masa dulu nak makan benda tak ada, duit tak ada. Sekarang ni senang, tak boleh makan juga bisa. Macam apa? Sementara. Dan kehidupan dan kesenangan akhirat adalah kekal. Kesenangan ni apa? Akhirat kekal. Bukan kata akhirat je kekal. Kesenangan akhirat tu kekal. Sebab itulah, kalaulah dihidup atas dunia 1000 tahun sekalipun, dengan sepenuhnya kesenangan, di hari akhirat sekejap padam dah. Kalau kena seksaan hilang habis. Ada dah dunia. Kata 1000 tahun tak ada. Sekejap je dengan seksaan di hari akhirat. Mana kalau tak dunia ni susah macam mana pun, akhirat ni sekali mata je cukup dah. Cukup dah untuk akhirahnya. Dunia tempat berusaha bagi mencapai kebahagiaan akhirat. Dunia mazra'atul akhirah. Iaitu dunia ada ladang akhir, dipanggil perhumaan bagi akhirat. Kita nak bekal akhir ni di dunia ni lah. Sebab tu kata kita tidak boleh tinggal dunia. Sebab kita agama tidak memusuhi dunia, bukan cela dunia. Sebab dunia lah tempat kita cari bekalan untuk perjalanan akhir kita, perjalanan yang panjang. Tempat kita nak berbekal di mana? Di dunia lah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah takwa kita di mana? Di dunia lah. Nak takwa nak guna apa? Guna barang dunia lah. Kita nak bertakwa kena guna barang dunia belaka. Ni kita nak belajar ni, barang dunia belaka ada di kita ni. Dengan tepak, dengan meja, dengan speaker, dengan lampu, dengan ekor, barang dunia belaka. Tapi bila jadi untuk akhirat, dia panggil dunia panggil akhirat. Kalau tak ada tepak, dia nak kelah. Tak ada speaker, nak kelah mana? Tak ada lampu, nak kelah mana? Ada ni. Kerjaan kita atas dunia, tapi sebagai tempat bekalan untuk hari akhirat. Keduniaan banyak daya penariknya. Hak benda daya penarik satu, dunia hak depan mata, akhirah gaib. Kita biasanya lebih tertarik kepada hak depan mata. Sesiapa yang lemah imannya akan terpikat dengan keindahannya dan lalu mencintainya, mencintaikan dunia, maka lupalah dia kepada Allah dan kepada akhirah yang semua orang kembali kepadanya.
Dia ada doa sikit, ya Allah jadikanlah kami orang yang mencintai Engkau dan berlomba mencari keadaan Engkau. Amin. Nanti mai doa sikit sebab ni cerita bab dunia ni. Sebab apa? Sebab kita ni mudah tertarik dengan hak depan mata. Akhirah perkara gaib. Kita mudah terpikat dengan keinginan dunia, akhirnya kita mencintai dunia, lupa kepada akhirah, lupa kepada Allah, lupa pada akhirah. Cuma kita orang awam ni gitulah. Kita tak lupa ke Tuhan, semayang bang tak tinggal, belajar pun tak tinggal, buat amal ibadat pun rajin kodoh-kodoh, tapi hati kita tu masih lagi mencintai kodoh-kodoh kita. Maknanya kalau kodok orang awam, cinta, kasih, sayang kepada dunia, tetapi tetap kita jaga akhirah. Cinta macam mana ke dunia sekalipun, kalau bercanggah dengan hari akhirah, kita tak akan ambil, kita tak akan turut. Kita sayang ke dunia, tapi kalau Tuhan larang, kita tak turut. Sayang macam di dunia sekalipun, tapi kalau kata zakat, kita tak pernah kata sayang dunia apa ke zakat udah dok. Pandai ni. Mana kat sayang qada tu nisbah kita awam tidak tercela lagi. Kasih tu kasih, sayang tu sayang. Kalau hak baru-baru kau tengok, pas tengok. Takut orang gesek-gesek kan. Wah ni hak baru ni. Tu ni. Takutlah sayang. Sayang sungguh lah. Anak cucu gimana dekat-dekat, jangan. Dah. Sayang, cinta. Tapi taklah siapa perekat, kita lupa agama. Cuma kadang-kadang kita ni lah imbang-imbang. Orang lemah ni. Orang hok muqarrabi suruh hati dia akhirah je dah, tak ada dunia. Kita orang awam ni kena imbang lah. Mana faham tak ni? Sebab kalau terlampau cinta pada dunia sampai masa nak mati, tinggal barang yang kita cinta, nak pergi kepada alam akhirah yang kita tak apa peduli, nak pergi ke? Nak pergi ke? Hati ketuna dang tak kita nak ingat ke Tuhan. Kalau kita tak mau tinggal hak kita cinta ni, tiba-tiba nak tarik kepada alam akhirah yang kita tidak buat persiapan pun. Jadi macam mana kita nak masa tu nak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dah nak tarik kita pada dunia yang kita cinta kepada akhirah yang kita tidak peduli. Hati kena takut takut lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kata syaitan ambil peluang lalulah. Syaitan ambil peluang untuk merosakkan akidah agama kita. Hati kata. Maknanya kita jagalah. Hak kata dunia pun hak wajib tetap. Hak sunat-sunat pun kita dahulukan hak sunat tu. Sayang pasal dunia pun kita dahulu hak sunat. Sebab apa? Dia jadi berkat akhirah. Kalau ada harta benda pun biar hala ke akhirah. Tapi kalau tinggalkan anak-anak tak ada akhirah, jadi akhirah juga. Kena ada akhirah. Anak kita buat ibadat jalan agama, kita tinggal harta pada mereka, mereka buat ibadat akhirah juga kepada kita. Ada ni? Akhir juga pada kitanya, tapi bergantung pada anak tak lah pula. Tu atas kita lah kita didikan agama ke tak. Tapi kalau kita infak sendiri-sendiri, sahih, itu akhirah kepada kita. Janji kita ikhlas. Ikhlas pada masa kita sumbang, ikhlas selama-lamanya. Kita tak akan ungkit dah kemudian, tak akan cerita dah kemudian. Ikhlas pada sudah, itu hak milik kita yang sebenar. Tapi kalau kita tinggal dunia kepada anak-anak pun, akan jadi akhirah jikalau anak kita bawa kepada jalan akhirah. Akan jadi akhirah belaka tu. Yang kita faham kok, kalau kata infak, hak tinggal pusaka tu jadi saja, jangan kata gitu. Dah ada saja tu, dia akan jadi akhirah kalau bawa pada jalan akhirah. Yang ketujuh, mengkagumi diri. Ujuk. Kita biasa ujuk sebut ni hairan diri. Hairan diri. Ni dia diterima dengan mengkagumi diri. Kagum macam mana? Banyak ilmu sungguhlah aku ni. Banyak amal sungguhlah aku ni. Pemurah sungguhlah. Pemurah. Banyak ilmu daripada orang lain, banyak amal daripada orang lain, pemurah daripada orang lain. Lakah tu takabur. Takabur lakah. Ni dak ni kita seorang dia. Kata heran kita ni boleh buat amal kita akhir zaman ni. Heran. Rajin semua kita buat amal. Heran dia orang panggil. Heran. Boleh buat amal kita.
Yelah. Lintasan tu syarat ambil salah. Kita istighfar sombong. Memanglah tolak istighfar lah. Tapi dia sifat-sifat cela ni jadikan sifat hati. Kalau mari lintasan syarat tak ambil salah. Memang lintasan tu mari sombong. Dan jadi baik kok. Baik. Baiklah. Memanglah. Kita pun la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya melainkan kesemuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kita kekurangan itulah kita kena ada salah satu. Kalau ada tiga-tiga tu ilmu, kalau kita ada mengajar kat orang, sedekah jariah biar kena ada ni. Dan kita ni lemahkan bekalan kurang, ada sedekah jariah, ada anak-anak yang soleh. Ni yang kita ni ada ni. Kalau kata kita tak ada mengajar orang, kita ada sedekah jariah, kita ada anak-anak soleh, ni yang kita. Untuk yang kita soleh tak cukup. Tak apalah, ada ni, ada bekalan dah standby kita ni. Gitu je lah. Lepas tu kita harap kepada kurniaan Allah, syafaah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.